Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kembali lagi dengan bersama Cikgu Isaac, uh, pencerita anda. Okey, dalam kali ini saya akan memaparkan satu lagi kisah benar. Okey, cerita saya yang kedua bernama Rumah Belakang Masjid. Apabila saya berumur sekitar 10 tahun, keluarga kami berpindah ke sebuah rumah papan di belakang masjid di sebuah perkampungan Melayu. Jadi apabila kami sudah berpindah ke rumah itu, pada hari pertama kami berpindah di situ, keadaan seperti biasa, kami membersihkan rumah, mengatur semua peralatan di rumah, pakaian dan sebagainya. Saya juga sempat berjalan-jalan di sekitar kampung. Keadaan di situ sangat berbeza kerana mempunyai rumah-rumah adalah dalam keadaan berjarak. Kebanyakan di situ ialah rumah orang Melayu. Rumah yang kami pindah itu terletak di belakang masjid. Jadi saya sempat berjalan-jalan dan bersekitar rumah itu dan tidak apa-apa yang dapat saya lihat, jadi saya balik ke rumah. Rumah yang saya pindah ini, dia adalah rumah papan berkembar 3, di mana rumah yang pertama dan rumah yang kedua sudah roboh dan tiada penghuni. Kami duduk di rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga ini masih boleh digunakan dan pernah ada orang duduk di situ. Jadi kami tidak kenal kepada siapa-siapa di kawasan itu kerana kami baru sahaja berpindah di situ. Jadi mengikut cerita, pada hari pertama, malam pertama, tiada apa-apa yang berlaku di situ dan kami tidur seperti biasa. Jadi pada pagi yang seterusnya, ibu bapa saya pergi ke kerja dan saya ditinggalkan seorang. Keadaan dalam rumah itu sangat menyeramkan dan menakutkan saya kerana rumah itu agak besar. Di dalam rumah itu terdapat 7 bilik dan sebuah bilik tamu dan juga dapur dan sebuah tandas yang kecil di dalam. Tandas ini hanyalah untuk mandi saja. Jika hendak ke tandas ataupun buang air besar, kita perlu pergi keluar. Sekitar rumah itu terdapat semak samun sekitar di rumah itu, dan di belakang rumah itu terdapat 2 pokok getah yang besar. Jadi dalam rumah itu kebanyakan bilik tidak mempunyai lampu. Lampu hanya terdapat di ruang tamu dan juga di dapur. Jadi keadaan begitu menakutkan saya kerana saya tidak pernah tengok semua bilik kerana semua bilik kosong dan mempunyai daun dan sebagainya. Ada pokok di dalam dan sebagainya. Ada terbiar di situ. Jadi kami hanya menggunakan bilik yang pertama dan juga ruang tamu. Sungguh menakutkan keadaan rumah di situ. Terdapat banyak lubang-lubang di sekitar dinding itu. Jadi pada hari pertama pagi setelah saya membersihkan diri dan saya selepas menikmati sarapan pagi, saya pergi ke ruang tamu dan duduk di situ. Jadi apabila saya duduk di situ selepas makan tengah hari, amat menakutkan saya untuk pergi ke dapur juga kerana saya seorang dan semua bahagian kebanyakannya hitam dalam rumah itu. Seakan-akan tiada penghuni di dalam rumah itu. Jadi selepas waktu tengah hari, kira-kira pukul 1.30, 1.20 atau 1.15 begitu,
ada sesuatu peristiwa yang pelik berlaku di situ. Pada masa itu azan kemundang pada masa itu azan sedang berlangsung daripada daripada masjid yang di sekitar rumah, di sekitar berhampiran dengan rumah itu. Apabila azan itu kumandang, saya terdengar seekor anjing sedang menyalak di rumah sebelah. Saya berasa sangat takut dan amat menakutkan saya, dan saya hanya duduk sahaja di bilik tamu. Jadi apabila azan itu berhenti, suara anjing itu juga turut berhenti. Saya berasa sangat pelik dengan keadaan tersebut. Apabila hampir menjelang petang pukul 4 lebih, suara anjing itu bermula lagi. Apabila azan pukul 4 bermula juga bunyi anjing kedengaran sekali lagi. Jadi saya dengar saja, saya tak dapat buat apa-apa. Saya berasa sangat takut pada hari itu. Dan apabila hampir pukul 7 lebih, keadaan itu berlaku semula. Jadi ibu bapa saya mendapati sesuatu yang amat pelik berlaku di rumah itu. Kemudian pada hari seterusnya, saya tidak mampu lagi duduk di rumah itu dan saya pergi ke rumah saudara. Dan setelah beberapa hari kemudian, benda itu berlaku setiap hari. Jadi pada suatu hari saya memberanikan diri. Terdapat lubang-lubang di sekitar papan. Saya cuba mengintai ke rumah sebelah. Apakah yang berlaku di situ? Saya ternampak seekor anjing hitam sedang menyalak apabila melihat sebuah objek yang berdiri di situ. Dan di situlah saya dapat mengetahui bahawa ada benda penampakan di rumah itu. Jadi pada hari itu saya berasa amat takut, tetapi saya hanya diamkan diri saja sehingga saya menunggu kepulangan ibu saya dan memberitahu peristiwa itu. Dan itulah peristiwa pertama yang berlaku di rumah itu. Setelah itu saya tidak berani duduk di dalam rumah itu dan meminta saya dihantar ke rumah nenek saya. Jadi itulah kisah pertama yang saya mengalami dalam rumah tersebut. Jadi ini cerita yang pertama berlaku di rumah itu. Jadi saya akan menyambung cerita saya dalam cerita akan datang. Jadi saya mengucapkan terima kasih kerana mendengar cerita saya ini. Kita akan terus ke cerita yang seterusnya dalam episod akan datang. Saya mengucapkan terima kasih jika anda menyukai cerita saya. Anda perlu subscribe dan tekan bell button untuk anda mendengar semua cerita-cerita saya. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Sekian daripada Cikgu Isaac. Terima kasih.